Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk hari ni kita tengok pergerakan market di ke bawah. Tu tengok Bitcoin melakukan kejatuhan. Adakah kejatuhan ini adalah menandakan kita kembali balik bearish market atau tidak? So nanti tu akan terangkan di chart apakah yang berlaku pergerakan ni atau sihat ataupun tidak. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. Macam biasa kita akan review coin market cap dulu untuk pergerakan untuk performance untuk hari ini apakah dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours. So untuk hari ini dalam masa 12 jam kita masih belum complete lagi 24 hours. 24 hours perlu tunggu 8 pagi besok. So ni untuk tempoh satu setengah hari ni market cap berada di 1.56 trilion. So berlaku pengurangan daripada pagi tadi. Pagi tadi ialah 1.6 trilion. So berlaku pengurangan hampir dalam 40 bilion. Kita pengurangan banyak 2.55%. So macam biasa, sekiranya total market yang berkurangan, kita akan expected semua coin juga akan melakukan pengurangan. So untuk total market, kita expected memang harga akan jatuh lah untuk hari ni. Dengan volume juga melakukan pengurangan 75. Sebab apa? Pagi tadi dah 80 lebih bilion. So kejatuhannya almost 10% lah, 9.47%. Kemudian dominan BTC juga melakukan kejatuhan daripada 46 daripada 47 46. Kemudian Ethereum pun daripada 19 jatuh ke 18. Ini disebabkan total market itu sendiri melakukan kejatuhan. So bila total market jatuh, harga coin semua akan jatuh. Tu expected semua akan melakukan signal kejatuhan lah. So untuk harga, tengok harga semasa bila kejatuhan untuk hari ni. Untuk hari ni kejatuhan, berapakah harga semasa untuk coin. Untuk Bitcoin kita tengok price berada di 38.6k. So beza dengan untuk awal-awal minggu itu, hari Senin kita tengok pergerakan dalam 42.5, hampir breakout kita punya resistance. Kemudian kita berlaku rejection bawah yang besar lah. So macam dua expected sebelum ni, kita memang dua expected akan berlaku rejection di kawasan 42 tu. Sebab apa? Ialah kawasan first time kita sentuh selepas 4 bulan melakukan pendahuluan. Ini adalah pertama kali kita test resistance tu. Memang dua expected untuk percentage yang lebih besar untuk melakukan rejection tu. Nanti di chart dia akan terangkan lebih terang untuk Bitcoin. So untuk Ethereum kita tengok harga tertinggi untuk 2.6k, nawah ni 2.5, kejatuhan sebanyak 2%. So normal untuk Ethereum. Tapi apa tengok performance Ethereum agak bagus lah, bagus. Betul-betul melakukan kenaikan tu. Sebab tu untuk sekarang ni Zul more expected untuk invest ke dalam Bitcoin dan Ethereum. So sebab itulah semalam Zul beli Ethereum. Sebab apa? Zul tengok portfolio Zul, Ethereum tu memang sikit je untuk tu. Sebab itulah Zul tambah semalam asset lah. So tak kisah pun walaupun Zul tambah tu dalam keadaan price yang agak tinggi tu, tapi tak masalah. Sebab apa? Zul more expected untuk long term. Dan Zul akan ada lagi modal untuk beli Ethereum. Sebab apa? Zul akan tunggu another retestment untuk Ethereum lah. Sekiranya BTC retestment, Ethereum retestment, kita akan ke manakah point retestment untuk Ethereum dan BTC tu. Nanti di chart Zul akan terang lebih jelas. So untuk antara hari ni kita tengok overall semua price melakukan kejatuhan. Sebab apa? Kita tengok disebabkan total market melakukan kejatuhan. So untuk overall market, kita tengok market jatuh disebabkan total market melakukan kejatuhan. So lagu kita pergi ke chart. Sebelum tu kita tengok total market, ke manakah arah pergerakan total market. So kat ni Zul ada buat sedikit dah charting. So apa yang kita tengok ni, kalau tengok kita ada dua ni, Zul dah markkan dua. Pertama kali kalau kita pergi daily, alright, kita ke daily, kita akan tengok pergerakan price ialah pergerakan daripada support ini ke resistance ni. So pergerakan yang drastik. So untuk support pergerakan aset ni, kita perlu buat retestment. Tu retestment tu kat sampai macam mana, kat sampai di mana. Retestment selalunya di kawasan golden packet kita antara 0.6 dan 0.7 Fibonacci. So macam tu selalu ulangkan, antara 0.6 dan 0.7, antara 1.35 ke 1.26. Adakah price tu akan jatuh bawah lagi? Boleh, tapi expected dalam kawasan ni. Tapi Zul more expected untuk price tu jatuh hanya di kawasan 1.36. Kenapa hanya di kawasan 1.36? Sebab apa? Kita ada satu trend line ini. Tu trend line hijau ni, expected price itu hanya akan bounce hanyalah sampai ke kawasan ini sebelum melakukan ke atas. Untuk pergerakan yang sama juga, dia buat lower low, higher high, kemudian buat lower high, kemudian buat pergerakan untuk buat higher high yang baru. So untuk bila kita tengok, kita masih lagi ada
Kita ada target untuk double bottom ni di kawasan 1.8. Macam mana pergerakan dia, adakah akan bound bawah naik ke atas ataupun bound di kawasan yang ini pula. So kenapa saya rasa dia akan ada potensi juga, dia hanya tak turun sampai 1.36. Alright, kita akan potensi juga hanya price itu hanya jatuh di kawasan sampai 1.46. Kenapa nak jatuh di kawasan 1.46 saja? Sebab apa? Kita tengok kat sini ada kawasan support. So price boleh saja untuk dominan boleh saja jatuh sampai 1.46, kemudian terus melakukan peningkatan. Kalau kita tengok di 4 hours, kita akan nampak lebih detail lah. Sebab apa? 4 hours, dan kita tengok 4 hours kat sini. Kita ada nampak bounce, sini ada correction bounce, ni expected lower low. So bila kita ambil itu sebagai lower low dia, kita boleh juga expected untuk price itu bounce di kawasan itu, expected swing low to swing high, dan kita dapat antara 0.607 tu boleh satu. Yang ni Zul ambil 0.7 lah, 1.6. Sebab apa? Untuk orang kata linkkan dengan pergerakan dengan kawasan support ini. So ada dua kita market. Adakah kita tengok total market adakah jatuh sampai sini aja? Sekiranya jatuh 1.46, kita tengok untuk Bitcoin dan Ethereum pun akan berlaku kejatuhannya sikit je, tak sampai 34. Nanti dia akan tunjukkan sekiranya total market di 1.6 ke manakah harga BTC dan Ethereum. So kat sini expected boleh jatuh di 1.6 ataupun yang paling cantik lah di 1.36. So kita tengok macam manakah total market. Adakah total market jatuh di 1.6 atau bound, ataupun terus jatuh ke 1.36 barulah melakukan bound. So itu untuk total market. Lalu kita pergi ke Bitcoin. Alright, so ini Bitcoin untuk daily. So kita tengok apa yang berlaku di chart. Untuk daily price macam dulu sebelum ni, sebelum ni price pernah berada di kawasan ini. Alright, price itu berada di kawasan ni. Ramai yang kata expected akan jatuh bawah. Apa yang saya cakap, dia expected price itu akan naik lagi at least sampai kawasan ni, dan barulah melakukan bounce. Sebab apa? Kita tengok untuk yang ni, untuk ni adalah trendline, down trendline ni. Okay, trendline ni cakap kita tak pernah lagi test trendline ni selama 4 bulan atau berapa bulan, daripada bulan Mei sampailah bulan Julai kita tak pernah test lagi. So ini baru pertama kali kita test. So expected tu bila per time dia test, first time untuk price test untuk kata trendline yang penting ni, dia expected dia akan melakukan bounce ke bawah. So bounce bawah tu dah bounce ke bawah ataupun sampai mana. Untuk sekarang ni kita nampak ini adalah pergerakan untuk permulaan bullish. So dia expected dia hanya akan melakukan pergerakan lower high. So lower high tu sampai mana? Kita akan zoom lagi. Kita akan pergi di 4 hours untuk lebih detail. 4 hours lebih detail. Pertama kali dia ada monitor ni rising wedge. So expected untuk sampai di bawah ni je. So di bawah ni di dalam 36.5k. Kemudian kita ada juga 34 dan 32k. So apa yang akan berlaku di market? Sekiranya tadi cakap total market drop di 1.46 trilion. So the expected Bitcoin hanya akan sampai price di kawasan 36, dan sekiranya total market bound daripada kawasan ini untuk melakukan ke atas, kita akan sebenarnya BTC juga akan hanya bound di kawasan ini dan melakukan ke atas. So apa kawasan ini? Ini expected adalah kawasan 0.5 Fibonacci lah. Tu 0.5 Fibonacci, kita swing low to swing high. Yes, betul-betul di kawasan 0.5 Fibonacci. So untuk retracement ni, sekiranya price tu hanya bound di kawasan 0.5, kita akan nampak in future apa yang kita akan nampak di price. Kita akan nampak price tu akan kembali balik untuk bound di bawah. Macam Zul terangkan semalam, kiranya price tu bound hanya di kawasan 0.5, apa yang kita akan nampak, price itu akan melakukan kenaikan, kemudian price itu akan melakukan balik ke jatuhan sampai balik. Kita akan tarik Fibonacci baru, swing high to swing low, dan kita akan nampak kita punya 0.6 tu lebih tinggi. So price itu akan jatuh balik kali kedua untuk sampai di 0.6 sebelum melakukan betul-betul yang kenaikan yang lebih drastik lah. So bagi cakap bound di kawasan 0.6 adalah yang kita tunggu. Kalau 0.5 tu kita expect akan kita buy kat sini, naik lagi kita akan tunggu retracement, kita ada position untuk another buy. So kat ni mungkin kita buat dollar cost average, kita buy kawasan ni, and then naik atas ni kita jual sedikit, kemudian kita akan tunggu lagi position untuk bila rebound kita akan buy lebih banyak. So itu untuk BTC apa expected. Tapi sekiranya total market jatuh di 1.35 trilion ataupun 36 trilion, kita akan nampak possibility untuk price Bitcoin jatuh di kawasan kita retracement di kawasan price 34 dan 32
di kawasan 34-30k, di kawasan retracement ni, di kawasan orang kata ni lah. So di inilah di mana kawasan yang orang kata Zul tunggu-tunggu kan untuk retracement untuk Bitcoin, agar Zul dapat buy dengan lebih banyak lah untuk Bitcoin. Inilah orang kata next position buy lah untuk Bitcoin untuk Zul. So untuk siapa yang nak ikut, Zul tak sarankan. Sebab apa, Zul buat ni adalah dokumentari untuk Zul saja, untuk apa, untuk sekadar untuk dia punya, untuk tunjukkan kenapa Zul buy kat sini. So Zul tunjuklah kenapa Zul buy kat sini. So sebab apa, inilah kawasan retracement. So apa yang berlaku, bounce kat sini atau bounce kat sini, dua-duanya positif. Tapi kerana bounce ke bawah ni, jatuh bawah ni, kita akan expected price kembali dalam bearish market. So untuk Bitcoin, kita expected apakah reaksi price untuk market cap, kita kena monitor. Kita kena monitor market cap dan juga harga BTC kat manakah kawasan potential untuk buy. Sekiranya kita tengok ada total market nak bounce di 1.45, kat sini yang boleh jugalah kita buy sikit. So untuk kalau tak nak terlepas, anda boleh buy dulu sikit, buy dalam satu bahagian kat sini. Macam cakap ni, kalau ada RM1,000, beli RM100, kemudian kat bawah ni anda boleh belilah dalam RM2 ataupun RM300, buy lebih banyak lah expected untuk melakukan ke atas. So itu je cara tu. Kalau tu nak selamat, kalau strategi, kita akan buat pembelian macam tu lah. So untuk Ethereum, kat mana pula? Ethereum sama juga, apa yang akan berlaku di market sama yang tu tengok dekat ni. Ethereum ada support kat sini. So expected sekiranya total market hanya jatuh di 1.46, dekat sini 1.36. So kita tengok, sekiranya total market jatuh di 1.6 dan berlaku bounce ke atas, kita expected Ethereum hanya sampai di kawasan ini 23.6 ataupun 23k, 2300 ataupun 2200. Sama juga, sekiranya total market jatuh di 1.36, kita akan expected untuk Ethereum jatuh di kawasan 2k ataupun 1.9k. So be ready untuk position ni. Macam cakap kak, kalau anda macam Zul, orang kata expected untuk long term punya Zul, anda nak simpan Ethereum dan Bitcoin, anda boleh buy dulu kat sini. Macam cakap, kat atas ni buy sikit je. Macam selalu cakap, kalau ada RM1,000, bagikan pada 10. So ada 10 bahagian untuk 10 kali beli. Kat sini anda boleh belilah untuk 1 kali beli ya. Macam kalau ada RM1,000, bagi 10, RM100. So beli RM100. Kemudian kat bawah ni anda boleh beli banyak lah, dalam 2 ataupun 30% untuk total investment tu. So seperti kalau beli ni 100, mungkin beli kat sini beli dalam 3 atau 400 untuk seperti price tu melakukan bounce ke atas. So untuk sebagai investor, kita perlu cari price yang lebih lower. Selagi lagi lower, kita akan lebih ambil lagi banyak lah. Sebab apa, untuk expected untuk kita melakukan ROI, return investment untuk hujung tahun tu, kita akan profit dengan lebih banyak lah. Sebab apa, sebab tu cakap setiap lower tu kita perlu buy. Dan bukan semua lower itulah di position yang tertentu lah. So untuk Ethereum ni, tu nampak ada dua position antara kawasan ini dan kawasan ni. Sama juga BTC. Sebab apa, kita expected di total market pun probably akan jatuh antara 1.36 ataupun 1.36. So kenapa Zul akan lebih tumpu kepada chart Bitcoin dan Ethereum? Sekarang ni Zul hanya tertumpu untuk beli dua coin saja, Bitcoin dan Ethereum. Sebab altcoin lain, Cardano apa semua tu Zul dah ada. So jangan hold saja. Sebab apa, price dia pun masih lagi kata 67%. Dan sekiranya buran berlaku, kita akan expected Bitcoin dan Ethereum yang akan melakukan kenaikan dulu berbanding Ethereum. So sebab tu juga Zul akan collect Ethereum Bitcoin. Sebab Ethereum Bitcoin ni adalah kata main coin utama dalam kripto. So orang kata Ethereum Bitcoin ni memang dah terbukti daripada awal, memang hanya melakukan setiap tahunan dia akan melakukan kenaikan. Walaupun dia ada pullback sampai 60-70%, dia punya bounce balik ke atas tu more lah. Contoh kalau untuk Ethereum ni, kalau kita tengok kita tengok untuk Ethereum ni sama juga. Ni kita panggil 1.3k retracement dalam 89% dan regain sampai 4k. So now kita dah pun untuk Ethereum sendiri kita dah down 60%. So expected berlaku 60%. Kita akan expected untuk buran berlaku, Zul expected price itu akan sampai di kawasan ni lah. So kalau Zul buat macam ni, Zul akan zoom in. So inilah Zul punya price target untuk Ethereum
net sebulan expected dalam 2 ataupun 3 tahun, kita akan nampak harga 1.2 di 4 di 5.1, di 5k, 6k, 8k, 11k dan 13k. So expected bila price itu berada di kawasan 10 ke 13k, barulah kita akan nampak pula, kita akan nampak balik untuk correction untuk Ethereum dalam maybe dalam 60% lagi. Kalau tengok, kalau untuk tanda problem correction 60%, kat mana price itu, kalau kita tengok 60% high, kembali balik ke all time high dia. All time high sekarang almost dalam 4k, tak sampailah, kita almost sikit je dalam 5k. So sebab cakap bila kita dapat dapat buy di kawasan ni, dapat buy banyak, akan hold untuk long term. Sekira net sebulan apa berlaku sampai kawasan ni, akan buat keluar at least macam cakap sebelum ni, sekiranya price itu sampai di kawasan 36 ataupun 42, akan buat keluar lah at least dalam 80 ke 70% total investment tu akan buat keluar, dan 30% ni akan ride sekiranya price itu melakukan kenaikan lagi. And then tunggu balik retestment 60% ke 50%, akan buy balik lah segala profit yang buat keluar tu, akan buy balik di kawasan ni. So di kawasan ni ada masih lagi ada position. So selepas ni 4 tahun atau 5 tahun sebelum lepas ini, sekiranya kita ada correction lagi, whatever masa kita berada ni, portfolio kita masih dalam keadaan profit lah. Dan kita boleh guna profit yang kita buat keluar ni lah 70-80% ni untuk kita buy di bawah tu. Macam setiap circle macam tu, Zo baru je buat untuk tahun ni. So seperti sebab tu dekat portfolio Zo masih lagi negatif. Yes, untuk cycle ni yes, Zo masih negatif profit. Tapi negatif profit pun aset Zo bertambah dengan banyak. Sebab apa? Zo buy walaupun quarter Zo negative profit, expected bila berlaku buran dia akan profit dengan lebih cepat lah. Macam cakap sebelum ni, Bitcoin, contoh Bitcoin dia punya average price per unit adalah di 50k. Sebab sebelum ni 52, dia dah buy di tinggal 50k. So untuk Bitcoin dia perlu tunggu naik 50k baru untung. So untuk pergerakan sekiranya buran berlaku, macam cakap bila BTC naik, Ethereum naik, altcoin lain pun naik, so hanya perlu tunggu price itu melakukan at least sampai di 48k ni, and then do expected untuk dia punya portfolio kembali boleh lah. So macam cakap sebelum ni, price Zul di kawasan ni, almost di kawasan 32-30k ni, Zul punya portfolio adalah negatif 30% daripada total 5 angka lah. Berapa nak tahu berapa detail, anda tunggu dia punya dapat 1k September lah. Nanti dia akan dedahkan, dia akan tunjukkan kepada anda berapa total punya investment tu. Apa yang saya cakap sekarang ialah total investment tu adalah 5 digit ringgit Malaysia. So bila price itu BTC berada di kawasan ni, anda tengok altcoin pun semua bawah, Zo punya negative profit ialah negatif 30%. So now price berada sini, Zo negative profit tu adalah 15%. So expected bila melakukan lagi kenaikan at least dalam 48k, Zo expected untuk portfolio Zo kembali positive profit, dan expected untuk coin-coin lain pun akan melakukan kenaikan. So sebab cakap Zul mau sekarang ni mau lebihkan beli untuk Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Dia tahu Bitcoin dan Ethereum akan melakukan kenaikan dulu berbanding altcoin lain. So sebab itu dia akan meningkatkan dia punya profit tu, akan profit dengan lebih cepat lah untuk dia punya portfolio sekarang ni. Sebab tu dia cakap so buy more Bitcoin dan buy more Ethereum untuk dia punya portfolio. So guys, saya rasa itu saja untuk malam ini. Jumpa lagi pagi esok. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tulis di ruangan komen ataupun boleh straight DM Zo di Facebook. Link ada di description bawah. Zo follow Zo punya Facebook juga. Sebab apa? Di Facebook kadang-kadang Zo akan share jugalah poin-poin yang penting. So untuk 2-3 hari tak ada yang penting sangat, Zo tak share lah. Tapi sekiranya ada posisi yang penting di chat yang pun berlaku, Zo akan share di Facebook. So guys, jumpa lagi pagi esok. Please like, please subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.